keputusannya 2018, termasuklah di Bangi ini. Bangi adalah tempat, tuan-tuan, di mana ramai profesor-profesor, ramai pensyarah, pendidik yang cerdik, pandai, peguam, doktor. Betul tak betul? Tapi kadang-kadang saudara minta maaf cakap. Kita lihat keputusan di Bangi pada pilihan raya umum 2018, seolah-olah cerdik, pandai, ilmuwan ini tiba-tiba jatuh bodoh, tuan-tuan. Betul? Saya ada bukti. Saya cakap berdasarkan fakta, bukan auta, tuan-tuan. Bila mana kata Malaysia nak bankrupt, mereka pun percaya, betul, Malaysia nak bankrupt. Bawa lagi, Malaysia nak bankrupt. Come on, you got your own brain. Bukalah website Bank Negara. Kalau tak percaya dengan indeks prestasi yang ditunjukkan oleh Bank Negara, buka website World Bank. They can never lie. Buka. Kalau dia buka, dia tengok kadar hutang kita. Berapa hutang Malaysia? 2015 hutang kita lebih 54%. 2016 kerajaan BN berjaya turunkan menjadi 52% lebih. 2017 kita turunkan lagi tinggal 50.8%. Suku pertama 2018 sebelum kita kalah pilihan raya pada 9 Mei, kita turunkan lagi kadar hutang, tuan-tuan, tinggal 48% berbanding dengan KDNK kita ataupun kita punya GDP. Sehat tak sehat, tuan-tuan? 48%. Sangat sehat. Bila hutang negara ni teruk? Bila, tuan-tuan? 1986. 1986, tuan-tuan, hutang negara ini berada di tahap paling tinggi dalam sejarah, 103.4%. 103.4% against our GDP. Dan masa ni, tuan-tuan, kita bankrupt ataupun tidak? Tak bankrupt. Masa ni siapa Perdana Menteri? Mahathir. Kalau hutang kita 103.4% berbanding GDP, kita tak bankrupt. Bagaimana mungkin hutang yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib hanya 48%, kita boleh jatuh bankrupt? Tapi lawyer, profesor, ilmuwan, pensyarah ketika itu tiba-tiba bodoh. Minta maaf cakap. Tak boleh fikir. Kali ini bila Anwar berjanji, bila Muhyiddin Yassin sekali lagi berjanji, tiba-tiba dah nak macam-macam nak bodoh balik. Sakit hati, tuan-tuan. Sakit tak hati? Sakit. Kita melalak tiap-tiap malam supaya diorang berfikir. Saya bukan suruh tuan-tuan percaya apa yang saya cakap, tapi use your bloody brain. Tuan-tuan duduk universiti rata-rata jadi Bangi ni. Betul tak betul? Mereka cendekiawan. They should lead the country, giving the right opinion. Bukan menjadi pak turut apa saja yang dia orang cakap, main tanam bulat-bulat. Tuan-tuan, ada yang cakap, oh betul lah, kadar hutang tak tinggi, tetapi pendapatan kita teruk. Mana datang teruknya ni? Saudara, 2017 sebelum BN kalah, tuan-tuan, pada ketika itu pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 terbaik di dunia. Nombor 3. Tapi orang percaya Malaysia nak bankrupt. Nombor 1 siapa? Filipina, 6.9%. Nombor 2 siapa, tuan-tuan? Negeri China, 6.7%. Malaysia, 5.9%. Saya nak beritahu saudara, pada ketika itu, tuan-tuan, ekonomi Amerika pun 1-2% saja. Negara-negara maju 1-2%, tuan-tuan. Di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib khususnya 9 tahun terakhir, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Seri Najib berjaya menewaskan pertumbuhan ekonomi Singapura. Bukan sekali, 3 kali kita tewaskan pertumbuhan ekonomi Singapura, tuan-tuan. 3 kali.
tapi orang masih percaya dia adalah orang yang akan menjahanamkan ekonomi negara. Tuan-tuan, saya nak beritahu sesaudara, satu ketika dahulu Indonesia cukup hormat dengan Malaysia. Betul tak betul? Orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Nepal, orang macam-macam orang, Rohingya, seluruh dunia lah tuan-tuan, kalau boleh mereka nak jadi warga negara Malaysia. Betul tak betul? Kalau nak jual IC ni tuan-tuan, kad pengenalan, Malaysia punya IC paling mahal di dunia. Betul tak? Sebab sesaudara hidup kat Malaysia satu ketika dahulu cukup lumayan tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita tengok hari ini apa jadi dengan Indonesia. Bila kita silap memangkah pada tahun 2018 tuan-tuan, kita lihat kawan kita Indonesia sudah potong kita dari segi persaingan, dari sudut ekonomi saudara. Dari segi membawa masuk pelabur langsung asing, kita juga tewas. Dari segi menyiapkan kereta api laju, kita dulu merancang, tetapi kereta api laju mereka lebih awal siap berbanding kita. Saya amat sedih. Saya sedih bukan kerana kita dah tak dapat lagi cari pendatang-pendatang daripada Indonesia bekerja dengan kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila datang COVID-19, bila ekonomi Indonesia juga terkesan, apa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi Widodo? Jokowi tuan-tuan telah pun membatalkan gaji minima di Indonesia. Para karyawan tuan-tuan, karyawan ni pekerja-pekerja, mereka berjuta orang berdemonstrasi membantah polisi yang dibuat oleh Jokowi tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, bijaknya Jokowi ni saudara, bila dia hapuskan, bila orang ada pandemik, orang berada dalam kesusahan, kita nak hidupkan balik ekonomi ni, kita kena bawa pelabur asing datang ke negara kita. Betul tak betul? Sebab bila mereka datang masuk ke dalam negara kita, mereka melabur, mereka buka kilang, mereka melabur di bursa saham kita. Saudara, mereka akan bawa masuk duit, mereka akan bawa masuk US dollar, mereka akan bawa masuk pound sterling, mereka akan bawa masuk Swiss franc, Deutschmark, macam-macam currency. Tetapi bila dia nak berniaga di Indonesia, dia kena tukar beli rupiah. Betul tak? Bila semua orang bawa currency mereka, mereka beli rupiah, demand untuk rupiah mengukur. Itu yang patut Malaysia lakukan, saudara. Jadi hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, pekerja-pekerja kontrak Indonesia yang dulu kerja di Malaysia, hari ini mereka balik tuan-tuan bekerja di Indonesia. Mereka menjadikan pilihan bekerja di Malaysia sebagai pilihan kedua, bukan lagi pilihan utama. Agak-agak tuan-tuan, adakah kerana gaji di Indonesia lebih murah atau lebih mahal daripada Malaysia tuan-tuan? Mesti lebih mahal. Makcik pun boleh pandai tahu, boleh fikir tuan-tuan. Orang Indonesia kalau dia nak cari rezeki, dia mesti cari rezeki lebih untuk anak bini dia. Betul tak betul? Kalau dia pergi merantau ke Malaysia, gaji lebih kecil daripada Indonesia, buat apa? Tengok Indonesia, bila dia mengamalkan dasar yang betul, polisi yang betul untuk negara dia tuan-tuan, kita lihat walaupun gaji minima tidak ada, pekerja-pekerja karyawan-karyawan di Indonesia dibayar dengan gaji yang setimpal dengan kepakaran mereka. Sebab orang yang datang melabur, dia nak skill workers, dia nak pekerja-pekerja mahir yang boleh buat kerja yang dengan baik, dengan teliti, dengan teratur. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan, saya bimbang kalau tuan-tuan silap pangkah sekali lagi seperti mana berlaku tahun 2018. Kalau kita pangkah silap, satu kali kita pangkah dapat 3 Perdana Menteri. Satu kali pangkah korang dapat 3 Perdana Menteri. Kali ni salah pangkah, kita dapat 5 Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun tuan-tuan. Sebab apa?
Sebab tidak akan ada wujud kestabilan. Kita lihat PH, dia menang 126 kursi, tuan-tuan. 126 kursi kuat. Kuat-kuat pun, tuan-tuan, sebab mereka terdiri daripada musuh-musuh yang berpakat. Bila musuh-musuh yang berpakat, tuan-tuan, mereka ada pendirian masing-masing. Mahathir dengan dengan Melayu dia yang kuat sangat kononnya. Tiba-tiba cium mulut dengan DAP yang dia sendiri kata resis, anti Melayu. Bila mereka berpakat, boleh kekal lama tak? Tak boleh. Tidak boleh, tuan-tuan. Tidak boleh. Kenapa Barisan Nasional, kaum Cina daripada MCA, kaum India daripada MIC, kaum Melayu daripada UMNO boleh berkawan sampai 61 tahun, tambah lagi sama-sama jadi pembangkang lagi 4 tahun lebih. Sebab apa? Sebab kita memahami satu sama lain. Kita menjiwai satu sama lain. Mereka-mereka ini MCA, MIC, PBRS, mereka ini menghormati perlembagaan kita, menghormati Islam, agama persekutuan, menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu. Betul tak betul? Itu sebab kita tak pernah ada masalah dengan mereka. Tetapi 2018, tuan-tuan, mereka berpakat di kalangan musuh-musuh politik. When you expect the enemy to combine, join force and form the government, that government will never be stable. And when they collapse, tuan-tuan, datanglah pula kerajaan pintu belakang yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Apa jadi, tuan-tuan? Baru sekejap mula-mula dia ikut kita, Datuk Seri Najib suruh bagi Aisina. Alhamdulillah, masa tu kita baru ampunkan dia, kita baru maafkan dia. Dia ikutlah sekejap cakap Datuk Seri Najib. Dia bagi Aisina. Gembira satu rakyat Malaysia. Bila dia orang buat lockdown, kita cakap bagi bantuan, dia bagi RM600. Gembira rakyat Malaysia. Tetapi lockdown sekejap buka, sekejap tutup. Tiba-tiba bila kita bagi cadangan-cadangan, dia mula tak ikut. Mula-mula tu dia ikut, Alhamdulillah, orang pun panggil dia Abah. Bila dia dapat title Abah, dengan memberi macam-macam gula-gula, tuan-tuan, dia fikir dia sudah kuat. Bila dia sudah kuat, dia mula pintal tangan kawan-kawan seangkatan, kawan-kawan dalam satu pasukan. Duit UMNO dibekukan, pemimpin UMNO nak disumbatkan ke dalam penjara. Saudara, bila berlaku pilihan raya di Sabah, dia tikam belakang kita. Dia suruh kita agih kursi. Kita cakap no, kita nak bertanding 73 kursi. Dia kata jangan, kita kongsi kuasa. Kita pun pakatlah, bagi dia separuh, kita ambil separuh. Rupa-rupanya sekerat jalan, dia ambil parti lain, masuk dalam dia punya Perikatan Nasional. Jumlah dia bertanding lebih banyak daripada kita. Itu pun, tuan-tuan, UMNO menang lebih banyak daripada Bersatu. Tapi akhirnya Bersatu jadi ketua menteri. Macam mana kita nak berkawan dengan orang macam ni? Saudara, akhirnya bila kita marah, bila dia tekan kita, dah lah dia tak tunaikan janji-janji kita. Dia ada 32 kursi, kita ada 42 kursi, patut kita jadi Perdana Menteri. Timbalan pun dia tak bagi, tuan-tuan. Bila dia dah nak mati, barulah dia bagi Datuk Seri Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri. Hari ni dia boleh kata, tengok, aku angkat Mail menjadi Perdana Menteri. Mana ada orang lain boleh angkat timbalan menjadi Perdana Menteri daripada parti lain? Kepala otak dia. Tuan-tuan, dia ingat kita bodoh ke apa? Sebab apa dia bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab, saudara, dia takut kalau dia tak bagi kepada Datuk Seri Ismail Sabri, berlaku pilihan raya. Bila berlaku pilihan raya, satu kursi pun dia tak boleh menang. Betul tak betul? 2018 mereka bertanding, saudara, 55 kursi. Berapa kursi dia menang? Dia menang 13 kursi, tuan-tuan. Daripada 13 kursi ni, saudara, satu orang meninggal dunia, 7 ikut Mahathir menyertai pejuang.
Yang betul-betul dengan dia 32 orang tu, hanya 5 je wakil rakyat daripada PPBM. Yang lain siapa? Yang lain semua kata. 16 orang tuan-tuan dirompak daripada Barisan Nasional. Betul? 9 orang dirompak daripada PKR. Kemudian dia tarik seorang perogol lama. Dia tarik seorang lagi, Xavier Jayakumar, yang dia punya partner, ditangkap dengan duit jutaan ringgit. Itu sebab dia ada 32 orang. Kita maafkan dia. Kita lupakan sejarah silam. Itu sebab kita nak beritahu kawan PAS. Bukan UMNO tak nak perpaduan ummah. UMNO dah lama dah buat perpaduan ummah. Lebih daripada PAS. Bukti dia apa? Bukti dia tuan-tuan, boleh bagi cakap saya ni. Bukti dia, walaupun Muhyiddin khianati UMNO, walaupun Muhyiddin bekerjasama dengan DAP untuk benamkan UMNO, kita ampunkan dia, kita maafkan dia, kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Betul? Akhirnya apa dia buat? Dia tikam kita balik. Pernahkah PAS memaafkan Mat Sabu? Memaafkan Salahuddin Ayub? Memaafkan Mahfuz Omar? Belum lagi. Betul tak? Bukan kita tak cuba, kita cuba nak bekerjasama. Last kali kita nak dibenamkan dalam penjara. Tuan-tuan, saya buat rayuan. Saya merayu supaya keluarga SCP Syariman diberikan pampasan seperti mana keluarga orang yang mati akibat kena vaksin. Saya merayu, apa salahnya merayu tuan-tuan? Didakwanya saya tuan-tuan, dan kalau dijatuhkan hukuman, saya boleh kena maksimum 3 tahun penjara dan RM100,000 denda tuan-tuan. Zalim tak zalim? Saya buat report polis. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya report polis kerana Amhari mengaku dia terima duit rasuah RM25,000 sebulan. Dia penyawat awam, kaki tangan khazanah, pegawai kepada Datuk Seri Najib, pengarah ekonomi. Dia terima RM25,000 sebulan daripada Ops Solution. Kemudian dia terima RM200,000 daripada Jolo kerana membantu Jolo menipu duit 1MDB. Dia terima lagi 3.7 juta di akaunnya di BSI Switzerland. Kaki tangan kerajaan, apa kejadah ada akaun kat Switzerland. Saya tunggu sampai dia habis bagi keterangan. Lepas dia habis bagi keterangan, saya tunggu peguam Datuk Seri Najib soal balas dia. Bila dia dah habis bagi keterangan, saya reportlah polis. Bila saya report polis, saya dituduh mengugut saksi. Saya dituduh hina mahkamah tuan-tuan. Dan saya dijatuhkan hukuman penjara 1 bulan penjara. Dah merayu di mahkamah tinggi dah kena sebulan penjara. Mahkamah rayuan pun kekalkan hukuman. Sekarang tinggal mahkamah persekutuan. Saudara, di mana datang logiknya orang yang melaporkan rasuah di penjara, orang yang membantu Jolo menikmati duit berjuta ringgit hari ini bebas tuan-tuan. Dan Datuk Najib yang tak berdosa pula saudara, hari ini merengkuk di penjara Kajang, dekat dengan tempat tuan-tuan. Pergilah melawat kan? Tidak perlu depan penjara tu lambai kan? Bagi semangat sikit. Tuan-tuan, ini realiti. Ini realiti tuan-tuan. Bila dia dah rasa pemimpin UMNO tak bersama dengan dia, bila pemimpin UMNO mengambil keputusan tarik sokongan, dan bila pemimpin UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin tuan-tuan, pada ketika itu tuan-tuan, speaker memaklumkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong bahawa Muhyiddin sudah pun kehilangan majoriti. Masa tu Baginda Tuanku memanggil Muhyiddin, ini surat daripada speaker, kamu sudah kehilangan majoriti. Maka pada ketika itu dia tidak ada pilihan, dia terpaksa meletakkan jawatan.
Dan kalau dia letakkan jawatan, dia minta parlimen dibubarkan, maka berlaku pilihan raya, dia akan hilang semua kursi yang dia tandingi di bawah tiket PPBM. Maka tuan-tuan, tempat dia tidak lain, tidak bukan, kalau tak penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Betul tak betul, tuan-tuan? Tunggulah lepas pilihan raya ni, saudara, siapa jadi Perdana Menteri. Bila kita siasat ke mana perginya 600 bilion yang dibelanjakan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Hari ini dalam manifesto dia kata kita akan haramkan sumbangan daripada luar negara. Kepala kotak dia. Memanglah dia tak perlukan sumbangan dana politik. Tuan-tuan, Bahalol mana yang nak bagi sumbangan kepada parti dia? Lawan di Melaka kalah, lawan Johor kalah. Ada tak orang nak bagi sumbangan? He thinks we Malaysian are stupid. Dia tak perlu sumbangan sebab hasil rompakan 600 bilion tu pun tak habis makan. Betul tak betul, tuan-tuan? Kita bukan bodoh. Betul, Zaidi jauh sikit. Takut merecik. Geram ni. Tuan-tuan, dia boleh kata kita akan hapuskan sumbangan daripada luar negara. Tidak dibenarkan. Konon nak sindir Datuk Seri Najib, tuan-tuan.